tahun yang ke-6 bersama-sama. Ya, Mak Su. Apa produk yang Kak Diha pakai masa ni? Masa bulan puasa ni? Semasa dalam bulan puasa, apa yang Kak Diha makan setiap pagi bersahur, pagi-pagi mesti kena minum collagen dengan aloe campur NW tu Mak Su. Sebelum ni tak campur NW. Tapi bila Ustaz Man keep on cakap sedap. 2 hari lepas Kak Diha buat order baru nak beli NW. Alhamdulillah, bila cuba pagi ni, subhanallah, memang sangat-sangat sedap. Dia punya rasa tu memang orang kata kena rasa baru tahu, tak rasa tak tahu. Tak boleh nak bayangkan. Lepas tu Kak Diha akan minum second drinks yang Kak Diha akan minum, Kak Diha ambil elo lagi campur dengan fiber Mak Su. Sedapnya ya Allah. Ketiga barulah ambil tea mix panas-panas. Jadi dekat situ kita dah dapat 1 liter air. Waktu sebelum bersahur lagi tu pre-sahur kan. Sambil-sambil kita prepare yang lain, kita dah settle dah 1.5. Sambil-sambil kita nak buat solat-solat yang patut kita buat lah di antara tu kan. 500 aloe collagen NW, 500 aloe fiber, 500 tea mix suam-suam. Ya. Alright. 1.5 settle waktu pagi sebelum sahur. Okay. Lepas tu Kak Diha akan ambil cappuccino 4 scoop. 4 scoop campur 2 atau 3 protein F3. Okay. Campur 1 lagi fiber, 1 je oat Mak Su. Ya Allah, dia punya pekat, dia punya sedap, Masya Allah, memang kenyang sampai berbuka. Dia punya kenyang tu sampai berbuka. Memang sedap. Siapa yang tak ambil shake pagi-pagi memang akan layu. Tapi kita punya nutrition memang the best. Kemudian Mak Kak Diha akan ambil lah kita punya kekacang sihat. Antara kekacang sehat yang Kak Diha ambil, kalsium. CC Mak Su. Multivitamin, Alhamdulillah dah ada balik kan. Lama sangat kita tunggu, bertahun tu kita tak ada multivitamin. Lepas tu Kak Diha ambil omega 2 biji. Kak Diha ambil juga Selectivo sebab Kak Diha difahamkan Selectivo ni sangat-sangat bagus. Kalau dekat US, Selectivo ni diorang panggil F2, bukan F3. Kat Malaysia je Selectivo F3 F2 macam tu lah lebih kurang. Lepas tu barulah ambil 3 biji kurma, kemudian bilas lagi dengan air sebanyak 700 ml masuk. So pagi je tak mustahil untuk kita dapatkan minimum 2 liter air setiap pagi. Dan benda ni kita kena buat dia dari awal. Tak bolehlah kita bangun last minute, kita nak kerja semua minum air dengan cepat. So basically nak berpuasa, nak bersahur ni pun kena ada time management. So kena set masa kita nak bangun pukul berapa kan. Sebab tu wajibnya kita bagusnya bila kita makan berbuka tu dengan kadar yang seperti mana Rasulullah ajar kita dan bermoreh dengan makanan yang sihat supaya kita nak bangun sahur pagi kita tak ada masalah. Jam kita automatik. Bangun tersedar je maksud. Tak payah nak kunci-kunci jam. Pukul 3.30 pukul 4 dah boleh bangun daripada tempat tidur kita dan boleh buat preparation untuk bersahur. So sebab tu pentingnya bila kita ambil makanan yang berkhasiat, yang seimbang semasa berbuka dan juga semasa moreh. Janganlah kita tamak bila pergi moreh tu kan. Kita nak makan macam-macam yang dihidang dekat surau dan masjid. Sebab kalau kita dah faham itu bukan hak kita. Kita makan je lah seadanya. So yang best tu makan protein bar ataupun kalau siapa yang ada rezeki Allah bagi lebih, bancuh je shake kosong, lepas moreh tidur maksud. Pagi memang segar. Memang segar sangat-sangat. Kan? Jadi itulah cara pagi pukul berapa? 4.30 ke? Kak Diha akan tersedar pukul 4 tapi akan keluar daripada tempat tidur tu dalam pukul 4 suku macam tu lah maksud. Okay, 4 suku. Yeah. Okay, kan? Kak Diha hanya makan makanan-makanan biasa tu waktu berbuka sikit aja. Sebab nak rasa kan, nak meraihkan juga. Sebab bila anak nak murtabak tu kita beli, nak roti john kita beli. Kita bukan nak mengkufuri nikmat yang lain. Cuma kita makan dengan kadar yang betul. Ya, betul. Makan satu cukup lah. Alhamdulillah merasa. Bukan merasa dulu melantak gitu. Maafkan keadaan sebelum ni. Dulu makan tanpa ilmu.
Betul-betul sangat yang Kak Diha cakap tu. Sebenarnya masa hari tu kami buat praktikal bersama-sama dekat dalam kelas ngaji. Kalau tak silap, masa tu kami beramai-ramai. Masa tu kalau tak silap saya berada di Darul Midad, ya, dekat tempat Ustaz Haji dengan Ustaz Fuad. Masa tu saya jemput Coach Nick, ya. Saya jemput Coach Nick untuk berkongsi cerita pengalaman dia, macam mana success story dia masa dekat dalam kelas ngaji kan, kalau tak silap saya. Coach Nick yang ajak kita minum sama-sama. Dia kata collagen ni campur dengan NW, campur dengan aloe. Sampai sekarang ni saya dengan Ustaz Man, Ustaz Zama, Kak Aida ni kami mengamalkan. That's why lah kalau dengarkan Ustaz Man duk cakap, memang sedap. So you all, sesiapa yang belum pernah beli collagen lagi, memang kami sarankanlah beli collagen campur dengan NW, campur dengan aloe vera, okay? Kita minum setiap pagi masa sahur kan. Dan sampai sekarang ni memang ramailah yang menjadi ikutan, memang best lah insyaAllah kan. Itu pasal Ustaz Man tu cerita dengan penuh perasaannya. Kalau tengok Ustaz Man cara dia minum dia tu kan, sampai misal-misalnya melekat gitulah kan, gitu kan. Dan satu lagi, betul, fiber tu campur dengan aloe vera. Ya Allah, sedapnya kan. Shake pun campur dengan fiber. Fiber kan. So bagi sesiapa yang belum pernah rasa fiber tu macam mana kan, dia berus kita punya usus kita tu, dan yang bestnya dia tak memudaratkan kita. Yang tu yang paling bestnya, masya-Allah kan. Dan kita bila kita menghayati kita minum shake setiap hari, kita minum collagen setiap hari, badan kita ni dah di Herbalife kan. Kita pun dah syukur dah kita berada dekat company Herbalife Nutrition. Setiap pagi pun semua pun dah as usual kan. Semua orang pun dah tulis 10 kesyukuran. Okay, no problem. Bagi sesiapa yang tak sempat subuh tadi, kelam kabut ya, oversleep pagi tadi, no problem. Selepas ni nanti you boleh teruskan tulis 10 kesyukuran. Macam mak saya cakap, 44 hari bila you tulis 10 kesyukuran tu, you akan rasa luar biasa. Kita mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur, ambil kesempatan di bulan Ramadan ni, kita mohon apa yang kita nak tu, kita nangislah. Minta sungguh-sungguh. Jangan kita berdoa santai. Kita nak sungguh-sungguh. Siapa setuju? Siapa setuju? Kita nak apa? Ambil kesempatan ni, bulan Ramadan ni datang setahun sekali je. Bersyukur ya Allah. Hari ni saya nak tanya Kak Diha, dalam bulan puasa ni ada ke dalam 4 orang ke, 5 orang ke, 10 orang ke yang ikut program dengan Kak Diha? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah Maksud. Ada dalam bulan Ramadan ni Kak Diha dapat lebih kurang 4. Islam Kak Diha 4 orang new NC melalui bulan lepas rasanya 2 je Maksud. Yang lain tu semuanya kekalkan yang ada sahaja, retention sahaja. Ya. Alhamdulillah. Pada mana tu 4 NC tu? Okey, 4 MC tu ada yang daripada Sokmed, daripada daripada FB, okey, daripada page Kak Diha lah, daripada page Kak Diha. Lepas tu yang lain tu daripada COI, dan juga ada juga customer lama yang dah 2 tahun break tak makan Herbalife Maksud, dia kembali semula masa bulan Ramadan ni. Betul macam mak yang pesan kat kita kena buat one to one Maksud. Kita kena jumpa balik semua, kita kena call balik satu persatu semua customer lama kita yang besar kemungkinan mereka sebenarnya nak mulakan balik. Tapi disebabkan mereka mungkin ada rasa malu ke ataupun tak selesa, jadi biar kita yang mulakan langkah tu Maksud. Sebab bila kita dah pegang, kita nekat, ya Allah, kita nak bantu, insya-Allah Allah akan bagi kita kekuatan. Kak Diha pun satu ketika dulu jenis orang yang sangat-sangat ego, kalau boleh kita nak orang jumpa kita. Tapi hari ini kita faham Rasulullah berhijrah, Rasulullah bertemu dengan orang untuk melaksanakan dakwah. So kita pun kena buat benda yang sama Maksud. Buangkan ego kita, jumpa. Sebab bila matlamat kita jelas Maksud, kita kena jelaskan matlamat kita, buang rasa malu, buang rasa ego kita, ikhlaskan diri kita dulu. Kita kena ikhlaskan diri kita. So Kak Diha call seorang-seorang, Kak Diha WhatsApp, tanya khabar. Tapi Kak Diha tak tanya dia terus tentang program.
Kak Diha tanya dia apa khabar, sihat ke tidak. Lepas tu tanya dia bermesra balik dengan dia. Maksud kita kena jalinkan balik silaturahim kita, ukhuwah kita. InsyaAllah dari situ kita akan dapat nampak keperluan mereka. Jadi ada 2 orang yang Kak Diha dapat bawa balik setelah 2 tahun mereka tak bersama-sama dengan Herbalife semasa bersahur. Dan salah seorang tu cikgu tu dia kata dia bersyukur sangat bila dia dah mulakan balik, dia rasa kehebatan kita punya nutrisi bila bersahur. Okay, Alhamdulillah kan. Okay, so sekarang ni bila Kak Diha dah Herbalife kan diri Kak Diha, sebabkan Kak Diha bersyukur dengan Allah Ta'ala diperkenalkan dengan company Herbalife Nutrition ni kan, so dapat attraction di mana Kak Diha akan dapat NC. Bila Kak Diha berdoa, Allah tak bagi kejap-kejap tu, mungkin seminggu selepas tu, mungkin 2 minggu lepas tu, tapi thank you Allah bagikan 4 ke 5 orang kan. Syukur dulu, ikhlaskan diri menghayati penggunaan kemasukan nutrisi dekat dalam badan kita. Kita menghayati, kita percaya Allah izinkan kita berkenalan dengan company Herbalife Nutrition ni. Allah izinkan kita kenal dengan bisnes ni. Kita dapat bantu kawan kita sihat, kita dapat bantu kawan kita dapat extra income. Secara tak langsung Kak Diha pun dapat magic Allah Ta'ala bagi, rezeki daripada Allah kan. Refresh balik, betul-betul bagi penghayatan, bagi tahu dengan orang kan, lose weight now, ask me how. Kalau kita tak bagi tahu dengan orang, macam mana orang nak tahu? Tak kira lah sekarang ni online ke offline ke, janji sampaikan dakwah sihat ni kan, sampaikan dakwah sihat ni. Orang tak nak, no problem, senyum, doakan, ya Allah Tuhanku bukakanlah pintu hati dia, ingat Herbalife, ingat Suhana. Saya selalu cakap macam tu. Kalau saya jumpa siapa-siapa dekat luar, saya akan cakap ingat Herbalife, ingat Suhana. Saya selalu cakap macam tu kan. So memang saya pun pernah dapat NC, dan dia memang pernah ada orang yang cakap pasal dia dengan Herbalife, dan dia call saya sebab dia pernah ingat saya cakap macam tu. So dia call, dia kata Herbalife ingat Suhana. Okay. So Kak Diha, sebab Kak Diha pun macam tu dekat Hulu Selangor ni, kalau dekat area Kuala Kubu Rasa ni, kebanyakan guru-guru yang kami ada lebih kurang 10 buah sekolah di sekitar Kuala Kubu ni, mereka akan bercakap, kalau nak Herbalife, cari Coach Diha di kalangan guru dekat sana. So memang sebenarnya betul maksud, bila kita buat secara konsisten, tanpa kita rasa ada perasaan memaksa ataupun tanpa ada perasaan kecewa tu, kita punya appearance tu, kita punya result kita, konsistensi kita, sama ada kita berada di dalam online atau offline, masyarakat akan kenal kita masuk. Dan di mana-mana pun mereka dah tahu dah label kami adalah Herbalife. Bila dia tengok je Kak Diha, kebetulan kalau Kak Diha ada program mempengurus mengendalikan program di masjid atau di surau, mereka dah tahu dah Kak Diha adalah Herbalife, dan mereka kan tahu kami punya kereta ada stiker, walaupun kecil stiker Herbalife tu, tapi tetap ada stiker Herbalife masuk. Dan badge Kak Diha akan pakai walau di mana-mana saja, sebab Kak Diha percaya dan yakin satu hari nanti Allah akan makbulkan semua doa-doa kita semua, walaupun kita terpaksa melalui banyak cabaran. Tapi kita jangan besarkan cabaran. Kita kena ingat apa yang leader-leader kita pesankan. Kalau kita ingat cabaran, kita akan jadi lemah. Betul. So kita ketepikan cabaran, sebab kita akan sentiasa rasa diri kita dalam bermasalah, tapi lebih ramai lagi orang yang bermasalah. Jadi kita kecilkan cabaran kita, kita besarkan impian kita, kita terus lakukan dengan secara jujur dan istiqomah maksud, insyaAllah. So yang penting sebenarnya kita kena faham konsep I am Herbalife. Apa itu I am Herbalife kan? Company pernah buat sekali logo I am Herbalife, campaign I am Herbalife. Maksudnya sikap kita, cara makan kita, segala-galanya kita kena adakan nilai-nilai murni tu. Dan sebenarnya nilai murni yang Herbalife ajar adalah sama sebenarnya apa yang Islam ajar dalam kehidupan kita. Tu yang paling best, sebab tu yang buat Kak Diha kan stay selama-lama dengan Herbalife maksud. Walaupun banyak je offer daripada produk lain, syarikat lain yang ajak Kak Diha buat, tapi Kak Diha tak nampak
keistimewaan mereka. Kak Dia nampak mereka hanya mengejar keuntungan dan Kak Dia tak nampak dia punya fadilat dalam kita membantu orang sihat tu pahala dia berpanjangan. So Kak Dia nampak dalam Herbalife, this is the right platform for those yang really nak menceburi bisnes. Doesn't matter it is part-time or full-time, this is the best choice. Percaya je. Sebab tu bila Kak Dia berada di circle yang baik ni maksud, kami memang, Kak Dia rasa memang sangat-sangat bersyukur bila kita dengar segala perkongsian adik-beradik dalam kelas mengaji ni memang sangat amazing. Kan, bila maksud kata, Kak Dia sebenarnya baru terperasan bila ada yang kata maksud pernah depressed kan. So benda tu memang sangat terkesan dengan Kak Diha sebab Kak Diha pun pernah mengalami satu ketika dalam keadaan yang sangat depressed. So memang benda tu kadang-kadang tak tahu Allah dah tentukan kan satu perjalanan yang Allah nak tentukan kita dengan orang yang sebenar-benarnya yang untuk kita belajar. Sebab kadang-kadang kalau kita belajar dengan orang yang tak sama dia punya arah aliran dia, mungkin dia tak merasai benda tu. So Kak Dia bersyukur sangat-sangat ya Allah, tak terkata maksud, tak terkata sangat-sangat syukur tu. Dan pada adik-adik semua, jangan give up je, jangan give up. Kita Kak Dia pun nak share maksud dengan protein bar pun sebenarnya kita boleh dapat customer baru. Okey, dengan 35 berapa? Kak Dia jual RM30. Kalau COD tu Kak Dia jarang. Macam mana Kak Dia hantar dekat jiran, lepas tu Kak Dia boleh jemput dia sebagai MC? Macam tu? Ada 1-2 tu memang banyak jugalah Kak Dia jual protein bar. Tapi ada 1 atau 2 orang jiran Kak Dia kan. Kita hantar, lepas tu cerita sikit-sikit lah pasal produk kita, pasal Herbalife ni. Maksudnya pasal protein bar dulu. Kak Dia cerita pasal protein bar, kenapa kita digalakkan ambil protein bar sebagai snacking, bla 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 bla. Lepas tu bila dia dah makan dalam masa seminggu, sebelum dia makan Kak Dia suruh juga dia timbang sendiri. Ya, Kak Dia cakap, akak tahu tak Kak, sebenarnya kita ni orang Melayu suka sangat mengudap kuih-kuih Melayu. Sebab Kak Dia ada pengalaman yang sama, sebab mak Kak Dia ni dia memang penggemar kuih Melayu. Kalau kita pergi buffet tu, semua jenis kuih Melayu dia makan. Tanpa mereka sedar, sebenarnya kuih-kuih tradisional kita atau kuih-kuih Melayu kita ni terlalu tinggi GI dan gula. So mereka tak faham. So Kak Dia cakaplah pelan-pelan, Kak Dia cakap dia, Kak, bila akak cuba convert kuih kita kepada protein bar kita ni, akak akan rasa sangat kenyang. Lepas tu akak tak perasan berat badan akak boleh susut ataupun gula akak boleh turun. Jadi dia pun kalau akak nak tahu betul ke tak betul, cuba akak timbang sendiri kat rumah dulu. Lepas seminggu akak tengok mesti ada, tak banyak, dalam 200 ke 500 gram pun mesti turun. Walaupun makan macam biasa, cuma ambil protein bar je, sama ada untuk breakfast ataupun untuk dia punya kudapan petang. Selalunya orang kita ni, orang Melayu kita, makcik-makcik ni, mereka suka makan kuih tu petang-petang. Duduk bawah pokok kan, diorang kudap-kudap, diorang potluck makan kuih. Jadi tu yang menyebabkan gula mereka tak turun, berat badan mereka tak turun kan. Jadi selepas tu ada satu cikgu tu pesara, dia ambil, dia cuba, lepas tu dia timbang untuk selepas seminggu makan protein bar je. Yang lain dia makan macam biasa. Maksud dia dapat turun hampir 1 kilo. Dengan hanya convert kepada protein bar waktu snacking petang. Kemudian Kak Dia cakap dengan dia, tu Kak Dia cakap dengan dia, akak tahu tak sebenarnya kalau akak ikut program saya, ikut plan saya, akak boleh turun lagi banyak. Dan dia pula kebetulan dia ada history yang mana suami dia ada kencing manis yang sangat kronik. Dan anak dia adalah seorang doktor. Memang susah Kak Dia nak convince dia. Rasanya Kak Dia dah mengenali dia sejak Kak Dia pindah kat sini dah lebih daripada 15 tahun. Dia tak pernah nak ikut. Tapi Alhamdulillah sekarang dia dah makan Herbalife shake tu setiap hari. Walaupun dia tak nak review, maksud dia tak nak share dia punya meal plan semua dalam grup, it's okay. So Kak Dia buat dengan dia one to one je, tanya khabar. Dan Alhamdulillah dia kata hari ni dia pergi tadarus, dia tak mengantuk lepas dia ambil kita punya F1 shake. Dan berat badan dia semakin turun. Dia seorang yang aktif, seorang bekas pesara guru besar, aktif. Jadi memang bersyukurlah maksud, sebab dengan hanya protein bar tu adalah tempat kita untuk buka jalan. Tapi kita kena satu fokus. Aktiviti sebenarnya kita. Tapi kita kena fokus dulu masuk. Sistem. Kita kena fokus.
Bagus. Yang kita nak. Kita kena tahu and iman kita. Yes. Kita bukannya nak jadi Jual runcit. nak jual runcit. Bukan kita bukan. Itu adalah satu activity team Activity team untuk bagi diorang rasa wah bestnya bila masuk tim Kak Diha ni kan ada belajar protein bar, ada belajar senaman, Kak Diha ada ajar workout sikit gitu. Daripada senaman Kak Diha dapat juga ke customer ke macam Masa Kak Diha buat full time dengan nutrition club dulu, petang-petang Kak Diha rajin buat exercise masuk, memang ramai. Mula-mula mereka start dengan senaman, lepas tu mereka start ambil 10 hari, lepas tu convert jadi member dan ada yang dah sampai 35%. InsyaAllah. So, dan ada juga yang bila Kak Diha buat di rumah kan, sesekali Kak Diha buat online senaman, tapi macam one to one lah, berdua bertiga je lah dengan small group aja. Contohnya anak dia bagi bawa mak dia sekali duduk atas kerusi buat senaman bersama kami Google Meet, kemudian mak dia pun dah ambil dah shake. Sebelum ni anak dia saja ambil. Alright, so boleh makan sekeluarga, sihat sekeluarga. Pahalanya Kak Diha kan. Walaupun dia bukan Islam Maksud, walaupun dia bukan Islam tau, dia keluarga Indian. Okay. Dia mau sampai beli satu keluarga tu dah kira bagus tu. Tak kira agama, tak kira bangsa ataupun agama, kita teruskan dakwah sihat ni kan Kak Diha. Right? So saya rasalah sahabat-sahabat yang lain bila mendengarkan sharing pada Kak Diha ni dapat idea. Mungkin you all ada buat senaman dekat rumah tapi you all just senaman je, you all tak ajak diorang masuk program. So mungkin daripada senaman tu kita boleh cakap kita juga menyediakan program yang akan datang. Kita ada team building, so kita akan boleh promote team building pula. Dan julung-julung kalinya kita akan buat masterclass jamuan hari raya, so kita boleh jemput diorang pula nanti. Kak Diha datang ke saya punya event pada hari Isnin ni, Isnin Selasa ni kita ada masterclass Ramadan kan, dekat Gopeng. Kak Diha datang ke? Syamah datang masuk. Kan? So secara tak langsung kita akan belajar kan, bila diorang dah exercise sama dengan Kak Diha, diorang dah masuk dalam grup coaching online Kak Diha, diorang pula attend yalah macam ni, next kita ada masterclass jamuan raya macam tu kan. Secara tak langsung diorang nampak Kak Diha ni wow, boleh buat as a career. Boleh jadi apa tu presiden team, mesti diorang tertanya-tanya apa benda tu, apa jadi millionaire team tu, apa dia presiden team, diorang ingin tahu. Secara tak langsung nanti step by step diorang akan follow the system. Betul kan Kak Diha? So sekarang ni Kak Diha level apa dah sekarang ni Kak Diha? World team masuk. World team, tahniah Kak Diha. It's not easy untuk jadi world team, tapi ia mudah Kak Diha. So untuk sahabat yang lain, Kak Diha pun pernah jadi senior consultant. So siapa yang senior consultant sekarang ni, you all pun boleh jadi macam Kak Diha, boleh jadi macam Mak Yang presiden team juga kan. Siapa yang baru supervisor boleh juga ikut jejak langkah Kak Diha kan. Kak Diha, pengalaman Kak Diha lagi, income yang paling best Kak Diha pernah dapat berapa Kak Diha? Company bayar lebih kurang 7,000. Company pernah bayar RM7,000 dan runcit lebih kurang 3,000 masuk. Runcit Kak Diha pernah dapat 3,000. Total semua berapa? Sahabat semua boleh tulis dekat ruang chat. Maksud nak dengar suara you all boleh tak? Maksud nak dengar suara you all. Berapa Kak Diha dapat? 10,000. 10,000 masuk. 10,000 boleh buat apa sebagai seorang suri rumah tangga? Boleh pindah orang. Macam-macam boleh buat masuk. Macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh buat. 10,000 tu banyak ke banyak? Banyak. Seorang suri rumah. Boleh pergi umrah 10,000. Boleh pergi umrah. Sangat banyak masuk. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Maksud doakan siapa yang belum capai lagi income RM10,000. Okay, next. You all semua akan merasa macam mana Kak Diha pernah merasa boleh dapat income. Siapa percaya kita semua akan dapat income macam tu? Siapa akan percaya? Maksud doakan. Okay.
Betul maksud sebenarnya kadang-kadang kita ni bila kita tak pernah rasa benda tu, kita tak percaya. Masa awal Kak Diha berhenti kerja pun, masa mula-mula tu Kak Diha punya setting tu tak besar sangat maksud. Sebab kita dah faham bila kita bekerja, kita punya gaji 5 angka. Kemudian bila kita buat bisnes, Kak Diha punya mindset masa tu Kak Diha fikir tak apa, dapat sekadar untuk lepas kehidupan dah cukup dah. Sebab kita tak perlu travel, dah jimat duit travel, dah jimat masa. Tapi dalam kita tak sedar bila kita buat, jemput, macam-macam DMO Kak Diha buat pada mula-mula Kak Diha bersama dengan Herbalife dulu, tanpa kita sedar, tak perasan masuk kita boleh cecah sampai 8,000 volume point, ya, dan kita tak perasan sebenarnya kita boleh lahirkan ramai supervisor dalam masa yang singkat. Tapi kita jangan lupa satu je maksud, walaupun kita tak pernah, walaupun Mak Kak Diha tak pernah miss event, tapi kita jangan lupa satu benda je, kita kena belajar macam mana kita nak buat retention yang betul. Okay, sebab kita boleh dapat orang pada mulanya dengan senang, tapi bila kita tak faham macam mana kita nak betul-betul buat konsep retention tu maksud, kita akan kehilangan ramai orang. Sebab bila kita bekerja tak sama maksud, tak sama ya. Mindset Kak Diha bekerja masih berbeza. Bila kita bekerja, kita head of department, kita hilang staff kita berhenti, kita boleh cari baru. Tapi dalam bisnes Herbalife tak boleh. Semuanya adalah di bawah bahu kita, atas tanggungjawab kita sendiri maksud. Bila kita cari orang baru, kita kena betul-betul faham teknik untuk buat retention supaya kita dapat pengekalan. Dan kita juga kena faham maksud, bila kita berniaga dalam Herbalife ni, kita kena always tunjukkan peluang kepada mereka, bukan sekadar makan murah, tapi kena jana income. Sebab kalau tak, mereka tak boleh kekal. Itu pengalaman peribadi Kak Diha ya. Bila kita dapat ramai supervisor, kita offer mereka makan murah. Tapi bila kita tak serius offer tentang pendapatan, tak tunjuk dia cara dapatkan pendapatan, mereka akan hilang juga masuk. So advice Kak Diha pada adik-adik, jangan malu nak tanya. Jangan malu nak tanya, nak offer mereka macam mana nak buat income dalam Herbalife. Dulu Kak Diha ada satu stigma kat dalam kepala ni, tak perlu nak ajak mereka bukan sebab tak nak, tapi rasa macam mungkin mereka tak nak, kita yang prejudge. Sebab kita punya mindset kita nak bantu orang sihat aja. Tapi kita tak perasan sebenarnya banyak peluang yang Herbalife. Kita belajar, tapi kadang-kadang apa yang kita belajar tu kita tak apply 100% masuk. Sebab tu Kak Diha belajar hari ni, walaupun kita suka pergi event, tapi kalau kita balik, kita tak buat tindakan. Dan kita tak follow balik step by step yang dah leader, proven leader ajar tu, kita akan lost masuk. Kita akan lost. Tapi jangan pernah give up. Kalau Kak Diha pernah dapat 10,000 dan Kak Diha pernah juga dapat 700 sahaja sebulan masuk. Tapi Kak Diha tak pernah give up. Sebab Kak Diha hanya percaya je. Allah akan bagi balik bila kita layak untuk terimanya. Setiap ujian dan cabaran adalah ilmu yang sangat-sangat berharga untuk kita bangkit bersama-sama, bangkit berganda. Dan hari ini Allah hadiahkan Kak Diha berganda-ganda sahabat-sahabat yang sangat luar biasa dalam kelas mengaji masuk. Allah belum bagi rezeki yang pernah Kak Diha pernah kecapi dalam belah dahulu, tapi Kak Diha bersyukur walaupun belum dapat rezeki, tapi rezeki ukhuwah yang Allah turunkan bagi hari ini, Masya Allah, yang itu tak ada nilai masuk. Kekuatan yang kita dapat daripada ukhuwah adik-adik kelas ngaji ni sangat-sangat amazing. So jangan give up. Kita dapat 100 ke, dapat 500 ke, dapat 1 NC ke, tak ada NC pun masuk. Jangan give up. Sebab bila kita dah ada belief system, percaya. Sebab Kak Diha baca banyak, tengok ramai leader-leader yang berjaya, mereka pernah lalui semua benda ni. Semua orang pernah lalui saat-saat begini. Jadi ini adalah story kita masuk. Story kita untuk kita melangkah lebih ke depan, lebih berani. Sebab tu Kak Diha cakap setiap ujian dan cabaran tu adalah guru yang terbaik pada kita. Lagi satu tips Kak Diha masuk, kalau kita ni jenis yang suka bermasyarakat, macam Kak Diha memang suka bermasyarakat. So kalau kita aktif dalam surau, masjid, KRT, rukun tetangga semua, jangan malu. Jangan malu nak blush kita punya
program sesekali, tak apa masuk, tak kisah dia orang suka ke tak nak, dan kita akan percaya satu hari mereka akan tanya kita dan mereka akan ikut. Jadi kita kena aktif, sebab kita ingatkan masa last particular kita punya founder kata we are part of community, so kita kena jadi community tu. Bila kita duduk dalam community, jangan malu nak cerita pasal Herbalife. Orang tak nak senyum je lah, tak apa. Lepas tu Kak Diha dalam apa program yang Kak Diha pergi bermasyarakat pun, kadang tak pernah miss nak menyebutkan tentang Herbalife. Tak ajak mereka tapi tetap sebutkan Herbalife tu masuk. Sebab Kak Diha yakin sangat-sangat. Yakin sebab benda baik, kenapa kita tak boleh sebarkan? Kenapa kita dengan rela boleh sebar benda tak baik, sedangkan benda baik kita tak boleh sebarkan? Kan? So kita jangan fikir RM yang masuk, tapi kita fikirkan ganjaran yang Allah janjikan atas daripada asbab keikhlasan kita berkongsi. So kita boleh je buat macam-macam DMO lepas raya ni. Contohnya kan kalau kita aktif di surau masjid, kita boleh je buat aktiviti bersama ahli jawatankuasa masjid dan surau. Kita boleh buat senaman bersama mereka, kan? Senama yang macam ringan-ringan je masuk. Bawa je timbang aja mereka. Sebab bila kita timbang mereka tu, kita asah skill kita. Kadang-kadang dah lama tak timbang orang, skill kita akan merosot. Kita nak cakap pun dah tak boleh nak cakap nanti. Jadi kena biasakan. So insyaAllah Kak Diha pun mohonkan, Kak Diha doakan semua adik-beradik dalam kelas mengaji ni, jangan pernah rasa give up. Down, tak apa, berehat sekejap, cari circle yang baik, berbincang balik dengan leader-leader yang hebat yang ada kat dalam Herbalife ni, yang tak pernah jemu untuk membimbing kita semua. Kak Diha memang yakin, itu pengalaman peribadi Kak Diha. Walaupun kita love line, side line, love line, down line, berapa line pun masuk, tak kisahlah, jangan 3 line je masuk. Okay? Semua tu mereka sangat pemurah. Memang orang-orang Herbalife memang sangat pemurah dengan ilmu. Sebab Kak Diha faham jiwa mereka. Lagi kita share, sebenarnya dia akan meremind balik diri kita. Dia macam refresh balik tentang diri kita. Sebab kita bukan mengajar, kita hanya share saja pengalaman kita, kita recall balik, yelah aku beritahu dekat dia, aku pernah buat macam ni kan, why not aku buat balik? Kadang kita tak tahu bila ada sahabat-sahabat kita yang bermasalah, dia datang mengadu dengan kita, dia bercerita masalah dia, kekangan dia, kita pernah lalui benda tu, lepas tu bila kita nasihatkan dia balik, maksudnya kita share balik, kita pun akan teringat balik dan kita buat balik benda yang kita pernah buat dulu masuk. Sebab tu sekarang ni Kak Diha terfikir balik, kenapa Kak Diha tak pergi balik Stadium Kuala Kubu, kenapa Kak Diha tak pergi balik majlis daerah, dulu Kak Diha pernah bekerjasama dengan majlis daerah, Kak Diha pernah pergi sekolah-sekolah, buat health talk semua, kenapa Kak Diha tak buat? Kenapa dulu Kak Diha boleh buat, kenapa sekarang, apa yang menyebabkan Kak Diha terhenti buat benda-benda tu semua? So Kak Diha kena bangkit semula. Online pun Kak Diha buat, offline pun Kak Diha buat. Sebab dulu tak buat online kan. Bila dah dapat daripada kelas senaman Kak Diha masukkan dekat dalam group coaching. Yang Kak Diha dapat daripada stranger, Kak Diha dapat daripada COI, Kak Diha masukkan dekat dalam online coaching. Betul kan Kak Diha? Betul. Dan satu pesan Kak Diha masuk, bila kita dalam team, jangan pernah rasa takut nak berkongsi, nak membantu tim kita. Jangan pernah. Sebab Kak Diha teringat kisah Ibu Raudah. Ibu Raudah pernah share, dia kata sewaktu arwah nak jadi presiden tim, sewaktu Iman nak jadi presiden tim, mereka di bawah tim arwah, mereka bekerja non-stop masuk. Mereka semua bekerja buat jemputan pasar malam, pasar pagi, pasar Rabu, segala-gala pasar mereka pergi masuk, timbang dan buat jemputan, tak berhenti-henti. Dan dalam niat, mereka niat ya Allah, masa tu masuk Kak Diha memang rasa, memang bila Ibu Raudah cerita dalam kelas JCA, Kak Diha memang nangis tau. Sebab satu kerana Kak Diha terbayang muka arwah, betapa seorang yang sangat mulia hati dia kan. Lepas tu Kak Diha teringat bila Ibu Raudah cakap, masa mereka pergi buat jemputan tu, mereka hanya fikirkan mereka nak bantu, mereka mesti nak naikkan leader mereka, mesti nak naikkan leader mereka. Mereka tak fikir pun itu mereka buat untuk diri mereka, maksud tak. Serius. Penceritaan Ibu Raudah tu sungguh terkesan pada Kak Diha. Sebab kita kadang-kadang kita buat hanya untuk diri kita.
Kita fikir kita nak buat jemputan sebab kita nak dapat duit. Kita nak buat jemputan sebab kita nak grow. Tapi bila Ibu Raudah cerita yang mereka satu tim all out pergi buat jemputan dan dengan izin Allah sebelum Presiden Iman dan Presiden arwah jadi Presiden, Ibu Raudah yang lama sangkut dalam world team naik jadi get team semasa PKP. Masya Allah, memang betul masuk kebahagiaan kita adalah di atas kebahagiaan orang lain. So apa yang Ustaz cakap tu memang sangat-sangat benar. So jangan pernah ada rasa hati, sebab tu dalam Ramadan ni doa banyak-banyak, doa supaya Allah bersihkan hati kita, mohon Allah jauhkan kita daripada segala perasaan hasad dan kita bantu sahaja siapa yang kita boleh bantu. Tak kiralah macam dia sebut tadi, love line ke, sideline ke, downline ke, apa pun saja masuk. Sebab bila kita bantu orang sebenarnya kita bantu diri kita. Betul, saya pun terkesan arwah seorang lelaki. So ramai leader-leader kita kan, distributor kita, sahabat kita, ramai yang lelaki kat sini, Masya Allah. Betul, terima kasih Kak Diha sharing tentang arwah seorang guru saya. Saya lama belajar dekat Plaza Pantai hari tu. Saya daripada Ipoh tiap minggu tu kan, pergi ke Plaza Pantai, pergi belajar kan. Masya Allah. Kita fikir yang baik-baik, kita bersyukur, kita dapat yang perkara yang baik-baik ni Allah izinkan. Bila Allah ni suka bila kita melakukan perkara baik-baik. Allah tu maha baik kan. Jadi kita dah, semua orang pun dah tahu dah Allah tu maha baik. Dia suka dengan kita kalau kita melakukan perkara yang baik-baik, lelaki ataupun perempuan. Masya Allah. Tangisan yang luar biasa sebagai seorang Presiden tim Madiha. Bayangkan Kak Diha dengan Abang Sufi naik atas stage, kami daripada belakang berlari kan, ramai ni. Saya duduk kat depan tu. Saya duduk kat depan. Dulu saya boleh cakap saya kat belakang. Sekarang saya duduk ni. So Kak Diha pun akan duduk kat meja saya nanti, insya-Allah. Ramai ni yang berlari daripada belakang kan, nak bagi bunga, nak bagi coklat kan, ladies and gentlemen kan, mempersilakan Sufi, Mr. Sufi and kan Madiha, our new president team. Masya Allah, semua pun tepuk tangan, mengucapkan tahniah, ambil gambar kan. So hari ni Kak Diha share dekat sini. Betul. Tak mustahil kan? Baik lelaki ataupun perempuan, sama je. Kita highest energy. Yang kita saling mendoakan antara satu sama lain. Sebab ramai je yang lelaki kan, diorang dah kerja bagus kan, alhamdulillah. Sekarang macam Abang Faz kan, baru je balik daripada overseas. Lepas tu bersama-sama kita memperjuangkan misi dakwah sihat ni, masya-Allah kan. Thank you so much Kak Diha. Saya nak bersembang seketika dengan Bang Faz. Lama tak jumpa Bang Faz ni. Okay, Kak Diha, nanti kita jumpa pada hari Isnin, hari Ahad nanti saya jumpa Kak Diha datang Heaven kan. Kak Diha akan datang Heaven dulu dan kita akan bergerak bersama-sama ke masterclass Ramadan dekat Gopeng nanti. Okay, untuk water rafting lagi ke? Okay, Masya Allah. Bang Faz sihat Bang Faz? Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat masuk. Nampak tu, lelaki pun boleh buat bisnes ni, perempuan pun boleh buat bisnes ni, Masya Allah kan. Bang Faz, apa yang membuat sangat hati Bang Faz ni nak stay, nak memperjuangkan dakwah sihat ni Bang Faz? Boleh share sikit? Tadi kita dengar Kak Diha share. InsyaAllah. InsyaAllah Kak Diha punya sharing tu sebenarnya saya sangat amazing. Sharing Kak Diha ni saya dengar daripada sebelum ni, sangat-sangat memberi saya inspirasi lah sebenarnya. Semangat sebab journey Kak Diha dengan journey saya ni sama. Maksud dia, saya ada satu level yang saya kat luar saya sebagai siapa. So saya ada satu tahap, saya punya level tu dah, orang kata dah satu level yang kenapa saya tinggalkan apa yang saya ada kat luar kan, macam Kak Diha kata tadi, kenapa saya teruskan dalam ni, saya mencari sesuatu tu dan dalam ni yang saya jumpa. Dan benda ni macam Kak Diha cakap kan, bagi saya RM2 tu bukan memberi kebahagiaan, tapi apa yang memberi saya kebahagiaan untuk saya capai pengakhiran saya nanti. Itu yang bila memberikan saya lebih semangat sebenarnya kan.
So thanks lah, thank Kak Diha yang sangat-sangat memberi. Sekali kalau Kak Diha cakap tu memberi saya sebenarnya sangat-sangat touching, terharu. Kenapa? Mengingatkan saya balik. Kenapa saya bermula? Di mana saya bermula? So setiap kali itulah juga saya sebenarnya dalam jenis saya belah ni, kalau bukannya lama, saya masih baru lagi, dan di sini jugalah saya berjumpa dengan sebab kekuatan saya adalah kekuatan kita adalah berjemaah sebenarnya. Itu yang membuatkan saya terus kekal dan yes, kalau katakan ada semangat, kadang-kadang ya benda tu secara realitinya saya sebagai manusia yang biasa, sebagai manusia pasti ada sesuatu yang kadang terdetik dalam hati saya. Kenapa. Tapi alhamdulillah, bila saya berada dalam circle dan sentiasa berada dalam jemaah yang sangat-sangat amazing ni, kan saya nampak Ibu Raudah antara juga kan. Bila saya nampak Ibu Raudah tu, saya teringat lagi kata-kata Ibu Raudah sebelum ni, macam Kak Diha sebut Ibu Raudah. So saya sangat-sangat terinspirasi lah sebenarnya dalam grup ni. Sebab bagi saya, yes, maksud kata saya lama sebenarnya, mungkin saya lama dah tak ada juga sebelum ni dalam kelas mengaji sebelum ni, sebab saya rasakan sesuatu yang hilang waktu tu. Dan kalau sekarang ni saya rasa saya kena bangkit, macam kita nampak bangkit berganda, bangkit bersama kan, dia kata bangkit bersama. So itulah yang sekarang saya punya semangat. Saya ingat balik kenapa saya memilih laluan ini, kenapa saya ingin bersama-sama berjuang, adalah untuk ummah, untuk kesejahteraan bersama, untuk bersama-sama kan. Itulah yang saya sentiasa pegang lah sekarang, maksud itu yang dari pendapat saya sendirilah. InsyaAllah saya ingat balik permulaan saya dalam dunia Herbalife ini dalam November 2020. Itulah permulaan dia dan kenapa saya memilih, dan itulah doa saya ketika itu adalah, ya Allah, berilah saya sesuatu yang memberi saya kebahagiaan, memberi saya kegembiraan, dan inilah yang hadir ketika itu. Maksud itu yang saya sangat-sangat berterima kasih lah sebenarnya, berterima kasih dengan Allah memberi saya sesuatu yang sangat-sangat amazing. Nah, itulah yang boleh saya kongsikan maksud. Masya Allah, kan, luar biasa. Thank you Allah, thank you Allah, sebab ramai sahabat-sahabat yang dapat mengubah kehidupan dekat dalam company Herbalife Nutrition ni. Memang saya difahamkan Bang Faz pun banyak je terima hadiah-hadiah daripada company Herbalife selain pada terima daripada coach sendiri kan. Masya Allah, kan. So dekat dalam Herbalife ni aja kita dapat rasa feeling dia yang luar biasa dekat sini kan. Masya Allah. Okay, InsyaAllah nanti kita jumpa masa hari Isnin nanti kita ada masterclass Ramadan dekat GoPay ni, insyaAllah. So sebelum kita tutup majlis ilmu ni, kalau tak menjadi masalah, Bang Faz boleh bacakan doa ke Bang Faz untuk tutup majlis ilmu kita pagi ni, dan kita akan jumpa pada hari Isnin nanti, insyaAllah. Kita mulakan doa kita sedekahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Rasulullah SAW, para sahabat dan kedua-dua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana min nuril Islam, Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwarta abda samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fafahmna iman wa kulla atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
sesungguhnya kami bermohon supaya Engkau memeliharalah kami, ya Allah. Kepadamu, ya Allah, kami pertaruhkan agama kami, ahli keluarga kami, harta-harta kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan seluruh keluarga kami, sahabat-sahabat kami ini dalam pemeliharaan, dalam perlindungan dan keamanan dan penjagaan-Mu, ya Allah, daripada semua syaitan dan yang mempunyai mata-mata yang melihat kedengkian dan mempunyai kejahatan, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah perhubungan kami dan lembutkanlah hati-hati kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan keselamatan. Lepaskanlah kami daripada kegelapan kepada cahaya-Mu, ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada sebarang kejahatan, sama ada yang terang ataupun yang tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, di bulan yang sangat mulia ini, ya Allah, Ramadan Karim, ya Allah, berkatilah pendengaran dan penglihatan kami, ya Allah. Jumpalah kami pada malam Lailatul Qadar nanti, ya Allah. Dan hati-hati kami, para suami kami, isteri-isteri kami dan juga keturunan kami. Dan kami bertaubat, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha memberi segala pemberian-Mu dan sempurnakanlah nikmat-Mu untuk kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebajikan dunia dan kebajikan di akhirat. Dan peliharalah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Atas rahmat-Mu, ya Allah, di hari penghulu segala hari ini, ya Allah, atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan para sahabat, Maha suci Tuhanku, Tuhan yang mempunyai sifat kemuliaan daripada yang telah digambarkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma nawwir qulubana minul Islam, Allahumma najina fil imtihan wal ikhtibar fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bafas. InsyaAllah. Sama-sama masuk, insyaAllah. Okay. Selamat berpuasa. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.